kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Datuk Menteri. Terima kasih juga kerana sempat menjawab soalan saya, telah saya bangkitkan dalam ucapan saya. Mengenai apa yang telah diutarakan oleh Yang Berhormat Menteri, saya juga agak khawatir tentang tanggungan kerajaan dari segi fiscal management. Sebab apabila kita petik daripada economy report, kita diberitahu bahawa setakat ini kita mempunyai ataupun menghadapi jumlah hutang awam luar negeri sebanyak 13.79 bilion. Di samping itu terdapat jumlah jaminan dalam negeri sebanyak 75.68 bilion. Sementara itu jumlah jaminan luar negeri juga sebanyak 8.64 bilion. Jadi saya nak tanya, sama ada apakah yang akan dibelanjakan menerusi perbelanjaan operasi dan juga perbelanjaan pembangunan pada tahun 2011 nanti. Adakah bidang-bidang tertentu yang akan menjamin multiplier effect dan juga spillover effect terhadap mengurangkan di satu pihak, mengurangkan defisit dan juga mengurangkan tanggungan jaminan fiskal dan juga hutang luar. Dan di samping itu bagaimana pula kita dapat mengurangkan dari segi peruntukan yang akan memerlukan begitu banyak sekali defisit. Dan kalau kita dilihat ni, kita dapat dua perkara lagi, iaitu yang pertama, kalau berbanding dengan tahun yang lepas, peruntukan untuk perbelanjaan pembangunan telah berkurangan sebanyak 9% sehingga jumlah 49.2 bilion ringgit, dan ini merupakan 23.2% daripada jumlah peruntukan. Jadi macam mana kita nak membawa manfaat sosial, manfaat pembangunan dari segi fizikal dan sebagainya untuk kepentingan rakyat? Sila Menteri. Betul, statistik mengenai perbelanjaan operasi dan pembangunan ada di dalam buku bajet tahun 2011 yang Muhammad boleh melihat di situ. Tapi dari segi pecahan umumnya, untuk perbelanjaan mengurus sebanyak 10.5% dalam untuk ekonomi, 36.68% untuk sosial, 12.12% untuk keselamatan, 9.44% untuk pentadbiran dan seterusnya. Manakala dari segi anggaran pembangunan pula 52.3% adalah untuk ekonomi, 30.36% untuk sosial dan 8.54% untuk keselamatan. Yang Muhammad cuba mengkaitkan isu ini dengan tanggungan hutang yang kita pegang. Antara lain saya ingin menyatakan, sebagaimana yang maklum bahawa di dalam bajet kali ini kita membuat perbezaan berbanding dengan bajet-bajet sebelumnya. Antara lain kita memperkenalkan Economic Transformation Program. Kalau yang Muhammad ikut dari segi proses kita menyediakan Economic Transformation Program, matlamat kita adalah untuk mengangkat ekonomi kita kepada ekonomi negara berpendapatan tinggi dengan meningkatkan secara faktanya meningkatkan pendapatan kasar negara daripada 550 bilion ringgit kepada 1.6 trilion ringgit dalam tempoh 10 tahun. Bermakna kita akan mempunyai kelebihan pendapatan kasar negara sebanyak 1.1 trilion ringgit. Yang ini menjadi pendapatan baru yang akan dikongsi oleh sektor kerajaan, sektor swasta dan juga warga kerja kita. Berdasarkan kepada fakta tersebut, kita melihat bahawa pendapatan yang akan diperolehi oleh kerajaan akan lebih tinggi. Dalam konteks pertama, sektor swasta akan memperolehi pendapatan yang lebih tinggi, akan membayar cukai yang lebih tinggi serta base cukai itu akan membesar. Kemudian individu pekerja, oleh kerana kita akan melakukan pemindahan pekerja daripada low income kepada middle income dan high income, base cukai untuk individu pun akan menjadi lebih besar, dan kita jangka bahawa pendapatan negara akan menjadi lebih besar. Kalau kita lihat tadi dari segi bayaran hutang, belum habis lagi Mat?
bayar hutang tadi, ia melibatkan 9% daripada pendapatan negara, dan apabila besar nanti jumlah yang akan diperolehi daripada tujuan untuk membayar hutang akan menjadi lebih tinggi. Yang Muhammad bertanya tentang perbelanjaan pembangunan, mengapa lebih kecil. Kita menyediakan dasar untuk pembangunan melibatkan 5 tahun. Kali ini dalam rancangan Malaysia ke-10. Antara lain, bagi tahun permulaan, kalau yang Muhammad lihat dari segi statistik rancangan Malaysia ke-9, tahun mulanya dia kecil sikit, kemudian baru berlaku pertumbuhan. Jadi kita jangka pada tahun ini keperluan untuk perbelanjaan pembangunan adalah sebanyak yang dinyatakan dalam belanjawan tersebut. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya juga agak sanjungi aspirasi kerajaan untuk meningkatkan pendapatan rakyat kita supaya kita dapat melonjak ke satu generasi yang berpendapatan tinggi. Tapi apabila kita kaji dari segi gross national income, pendapatan negara kasar, pada tahap sekarang ataupun pada tahap 2009 hanya sebanyak 600 bilion ringgit, dan kita akan melonjak ke 1.7 trilion ringgit pada dalam jangka masa 10 tahun ini. Ini merupakan satu triple jump, 3 kali ganda. Dan macam mana kita dapat mencapai? Kita dah tahu the what factor, tapi bagaimana dengan how, bagaimana? Sebab sekarang kalau kita lihat purata, kita hanya memperolehi lebih kurang 60% rakyat kita berpendapatan sebanyak RM3,000 ke bawah, iaitu satu andaian yang berani daripada pihak kerajaan. Tapi bagaimana kita nak melonjak triple jump itu? Yang kedua lagi, saya juga memetik daripada laporan MIER yang telah mengatakan bahawa household debts, hutang isi keluarga, sekarang ni kita dah berada di tahap 77% berbanding GDP kita pada tahun 2009. Ini merupakan satu tahap yang paling tinggi sekali, percentage of GDP kalau dalam kiraan household debts, yang tertinggi di Asia. Kalau pada tahun 2 tahun yang lepas, kita hanya pada paras 63.9%, tapi kita dah melonjak banyak ya. Jadi dalam andaian bajet kita, bagaimana perkara-perkara macam ini diambil kira supaya kita dapat memastikan yang matlamat untuk kejayaan bajet 2011 itu tetap akan berjaya dan berlaku. Datuk Tua, saya ingat biar saya selesai dulu isu ni. Saya belum selesai lagi. Tadi saya menyatakan bahawa bagi mencapai matlamat bajet 2011 memberi tumpuan kepada program transformasi kerajaan dan juga program transformasi ekonomi. Tadi saya sambung, oleh itu bajet 2011 telah memperuntukkan 9.5 bilion ringgit bagi pelaksanaan 6 NKRA yang dapat mengurangkan kadar jenayah dan rasuah, meningkatkan taraf pendidikan dan pendapatan isi rumah, memperluaskan kemudahan infrastruktur asas luar bandar serta menambah baik pengangkutan awam bandar. Bagi merancangkan aktiviti pelaburan swasta, kerajaan memperuntukkan sejumlah 5.9 bilion ringgit bagi tahun 2011 untuk membantu pelaksanaan pelbagai projek yang telah dikelar pasti dalam NKA. Kerajaan hanya menyediakan peruntukan sebanyak 8%, manakala pihak swasta melabur 92%. Untuk menambah ilmu pengetahuan melalui peningkatan kemahiran upskilling dan reskilling, kerajaan telah memperuntukkan 500 juta ringgit untuk menjalankan latihan sambilan di sebelah malam dan hujung minggu serta program latihan kepada golongan pekerja oleh majikan mereka. Bagi mengukuhkan lagi sektor pemborongan dan perunjitan, satu transformasi kedai runcit, bengkel otomotif dan pasar komuniti akan dilaksanakan untuk menaik taraf kemudahan supaya menjadi lebih menarik dan moden dengan peruntukan sebanyak 73 juta ringgit. Usaha akan dilaksanakan supaya kadar upah dan ganjaran adalah selaras dengan peningkatan produktiviti. Untuk ini, Majlis Konsultansi Gaji Negara akan ditubuhkan sebagai platform utama dalam penetapan gaji.
Langkah ini akan dapat memastikan pekerja mendapat gaji yang setimpal dengan peningkatan kos sara hidup. Jadi Yang Berhormat Jelutong tadi menyentuh dua perkara. Satu, beliau mengkagumi rancangan kita di bawah NKA, tetapi beliau ingin tahu bagaimana pencapaiannya nanti. Malah inilah isu yang kadang-kadang ditanya oleh beberapa pihak. Sebagai asas, tunggu dulu.